Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah dia pada pagi ini. Diberikan kesempatan hidup, diberikan kesihatan ya wal afiyah, diberikan kelapangan masa untuk sama-sama kita berada dalam kuliah subuh kita. Dan insya-Allah pada pagi ini sebagai kuliah terakhir sebelum bukan nak mati tapi kalau nak mati tak payah dah. Sebelum beristirahat kerana telah diwartakan berlaku PKP di negeri Kedah dan hampir seluruh Malaysia kecuali Sarawak. Di Kedah, di Perak, di Perlis, di Pulau Pinang akan berlangsung PKP, Perintah Kawalan Pergerakan untuk 2021 pada 22 hari bulan 1 sehingga 4 Februari 2021. Jadi kuliah pun berkemungkinan terpaksa ditangguhkan buat seketika. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beristiqamah dan melakukan ibadah kepada Allah. Dan kita doakan banyak-banyak kepada Allah, istighfar banyak-banyak kepada Allah supaya diangkat dengan seberapa segera wabak COVID-19 insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, berbalik kepada kitab kita iaitu Alam Barzakh pada muka surat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan berkata dalam satu nasihatnya, ayuh segera, ayuh segera. Sebab segala sesuatu itu tergantung dari nafas kamu. Dan jikalau ini telah diputuskan, terputuslah pula segala amal kamu. Kalau demikian, amalan mana lagi yang akan kau pergunakan untuk bertakharub, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang suka melihat pada dirinya sendiri, memperhatikan keadaannya dan suka menangisi kerana banyaknya dosa yang diperbuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda orang yang dapat rahmat Allah? Hal ni last kita baca pada minggu lepas, iaitu orang yang senantiasa melihat diri dia, memperbetulkan diri dia sebelum dia memperbetulkan diri orang lain. Kemudian pada masa yang sama dia suka mengisi kehidupan dia dengan memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan dia menangisi setiap dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah untuk mencari keduniaan kamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhirat kamu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Maknanya apa dia? Buat amalan ni sebanyak-banyak. Kita anggap kita ni masa tak berapa banyak untuk hidup di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa sahaja umur kita itu dipegang oleh Allah.
nafas kita itu dipegang oleh Allah. Apabila Allah memerintahkan malaikat Israel alaihissalam untuk cabut nyawa kita, waktu tu terputuslah segala bentuk perkara perbuatan, sama ada dengan lidah sekalipun, untuk kita melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu amalan yang mudah, berzikir, sebut nama Allah, tetapi benda tu tidak boleh dilakukan apabila kita telah meninggalkan dunia ini. Ambillah kesempatan untuk hidup ini melakukan amal ibadah kepada Allah, sedangkan amalan itu satu benda yang mudah. Tapi kadang-kadang ramai di kalangan kita menjadi susah, menjadi sukar, menjadi payah untuk melaksanakan amalan dan perbuatan yang baik tersebut. Pasal apa? Berkemungkinan hati dia banyak titik-titik hitam. Pasal apa juga? Kerana dia banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah tanpa membersihkan hati dia dengan beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil kesempatan, kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan masa hidup yang Allah bagi kepada kita, yang kematian itu adalah milik Allah, yang mati itu bila boleh mai pada kita bila-bila masa, maka buatlah amalan, sedangkan amalan itu berlegar-legar di sekeliling kita. Boleh berzikir kepada Allah, sebut nama Allah, boleh istighfar, boleh bersalawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh bersedekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan bekerjalah. Islam tak larang untuk kita cari rezeki, Islam tak larang untuk cari kemewahan, Islam tak larang. Carilah semampu daya kita, dengan syarat jangan buat satu-satu benda, jangan cari satu-satu benda rezeki ataupun makanan ataupun duit ringgit ataupun harta benda kekayaan dengan jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana yang semacam itu bukan sebagai satu amalan, tetapi sebagai satu perbuatan maksiat, kemungkaran kepada Allah. Sedangkan mencari rezeki keluar di waktu pagi, mencari rezeki yang halal, seumpama burung yang keluar daripada sarang dia, yang perut dia masih kosong, terbang beratus-ratus kilometer hanya untuk mendapatkan makanan, seekor ulat contoh, tetapi dia janji dengan diri dia, bila balik mai ke sarang dia, perut dia penuh dengan makanan. Allah tidak marah, Allah tidak larang untuk kita rebut cari rezeki, melainkan ingat, bila kita ada ilmu, bila kita ada agama, rezeki yang kita kena cari biar ada keberkatan. Apa dia rezeki dia? Rezeki yang kita buat dengan cara yang halal. Bukan mudah, walaupun mudah untuk kita memiliki rezeki yang haram, tetapi jangan sekali-kali berminat dengan rezeki yang haram tersebut, kerana akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita balik kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cerita apa dia? Apabila kita sedar, apabila kita faham kematian itu akan mai pada kita, maka apa yang kita nak kena buat, iaitulah bersegera di dalam melakukan kebaikan. Itu di antara apa yang kita baca. Pada pagi ni kita masuk pada muka surat 38 pula, iaitu al-maut. Apa dia makna al-maut? Iaitulah kematian. Nak mati dah. Bila kita kata al-maut ni, maknanya nak mati dah. Sebelum ni kita cerita nak kenal lagu mana mati apa semua, kita cerita macam mana apa benda kita nak buat ni dalam kita diberikan kehidupan ni. Habis cerita dah, dah ni nak mati dah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apakah itu mati? Dia tanya kita lagi tu, al-maut, kematian, apakah mati itu? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai keterangan dalam bab ini, sebelum kita huraikan segala persoalan yang berkenaan dengan mati dan kelanjutannya. Bila mati nak hurai macam mana suasana keadaan sakaratul maut, bila mati macam mana nak hurai keadaan dia di alam barzakh, semua benda ni dia akan hurai lepas ni insya-Allah. Tapi buat masalah dia kata, lah ni kita nak kenal dulu apa yang kata mati tu. Apakah sebenarnya mati itu? Secara mudah dapatlah kita ketahui bahawa mati adalah berpisahnya roh halus, yakni nyawa, dengan tubuh kasar untuk sementara waktu yang telah ditentukan. Bila kita nak faham mati itu apa dia? Mati ialah apabila seseorang yang hidup di atas muka dunia dengan boleh bergerak segala anggota tubuh dia, tiba-tiba nafas pun tidak mampu dihembus
melalui dua lubang hidung dia. Ada orang yang tak mampu bergerak, tidak mampu membuka kelopak mata dia, tetapi pada masa yang sama masih lagi ada angin-angin kecil yang keluar daripada dua lubang hidung dia. Maknanya dia masih lagi hidup tetapi tidak bermaya. Mai satu masa kematian itu ditentukan oleh Allah. Allah ambil terus, Allah pisahkan terus, Allah cabut terus roh daripada jasad dia yang bersarang hampir 48 tahun, yang bersarang hampir 70 tahun, ada yang hampir 90 tahun. Waktu tu Allah ambil balik roh yang Allah pinjamkan kepada jasad dia untuk dia melata, bergerak dengan bebas di atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pada masa yang sama memberikan nikmat kesihatan kepada dia. Dalam tempoh roh yang masih ada dalam jasad tersebut, sama ada dia menjadi orang yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah, ataupun dia menjadi orang yang kufur dan melakukan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apa makna mati? Bila roh ni Allah cabut daripada jasad dia, iaitu tubuh badan dia, sampai Allah tentukan bila tempoh kematian tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya apa dia? Mati itu tidak kekal selama-lamanya dalam kematian, tetapi mai satu masa Allah akan masukkan semula roh dalam jasad dia untuk dihidupkan. Nanti lepas ni kita jumpa insya-Allah. Lalu kita baca pelan-pelan. Bukan senang nak faham. Setengah orang dia tak mau faham. Pasal apa tak mau faham ni? Pasal duk cerita tentang mati, duk cerita tentang mati. Aku ni duk hidup lagi. Aku kalau boleh nak cari duit, aku kalau boleh nak cari kekayaan. Yang duk cerita pasal mati tu pasal apa? Hang ni boleh down semangat aku untuk cari duit. Hang ni boleh down. Hak aku duk kerja kuat, buat rumah besar-besar ni, yang boleh bagi jadi aku down. Jangan cerita bab mati lah ni. Cerita bab macam mana nak dapat kerja, lubang-lubang kerja. Ni PKP dah nak main pula ni. Macam mana cara, macam mana nak dapat kerja, lubang-lubang kerja. Tengok saat dengan teropong ajaib macam mana nak dapat kerja, bukan nak tengok macam mana nak mati dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yakni roh meninggalkan tubuh dan keluar dari dalamnya yang dicabut oleh malaikat petugas pencabut nyawa, iaitulah Israel alaihi salam. Nak faham mati tu apa dia? Nak faham mati bila Allah cabut nyawa daripada jasad kita, yang Allah tugaskan kepada satu malaikat yang nama dia Israel. Yang kadang-kadang muslimin muslimat rahimakumullah, orang bukan berapa kenal Israel ni. Yang orang duk kenal Mikael. Pasal apa? Mikael itu ialah malaikat yang memberi rezeki. Israel tak apa nak kenal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bila kita sebut Israel, tugas dia satu ya. Walaupun pada asalnya malaikat Israel ni tak berapa mau nak cabut nyawa, bukan senang. Nak memisahkan manusia daripada kenikmatan dunia, nak memisahkan manusia daripada kelazatan dunia, nak cabut nyawa manusia, nak cabut nyawa orang yang duk hidup, tiba-tiba nak meninggalkan dunia ni dengan sebab kematian. Tetapi Allah janji pada malaikat Israel untuk Allah bagi asbab setiap kali kematian itu berlaku. Mesti ada sebab, hang jangan bimbang. Dan hari ni orang tak pernah tanya dah. Walaupun kadang-kadang pasal apa tiba-tiba kawan tu dengar mati, yang kemarin duk dengan aku, duk sembang dengan aku, duk minum kopi dengan aku. Hang jangan buat melawak bab mati ni. Jangan buat main bab mati ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana aku nak buat main? Dia mati sungguh. Kemarin duk sembang dengan aku, makan roti canai banyak pada aku roti canai kosong dah hentang roti canai telur kat 2 biji habis. Mati. Sebelum ni kalau kita sebut mati darah tinggi, sebelum ni kalau kita sebut mati kencing manis, sebelum ni kalau kita sebut mati uzur yang tidak ada harapan sembuh, sakit tua. Pasal apa mati? Elok sakit tua dah. 80 lebih dah. Kawan pun makan tak apa, berak pun tak tahuan dah. Bekat 90 dah, mati tak apa dah. Lagu tu sebelum ni orang tak heran dah. Orang tahu dah dia mati rasa elok dah buat macam mati bila tak apa, duk seksa dia.
Bukan boleh buat apa, duk tidur, yang makan tak boleh. Apa tak boleh dah. Pasal ni sakit tua, umur 90 lebih ya. Mai satu masa ni lah dengar mati. Hei, kemarin dua elok-elok orang ni mati. Awak salah satu tanda hampir nak berlakunya kiamat, iaitulah apabila kematian mengejut itu makin menjadi-jadi. Lah ni dengar mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mati di mana? Ada yang mati dalam bendang, ada yang mati dalam hutan, ada yang mati atas tikar sembahyang, ada yang mati tengah melaungkan azan, ada yang mati tengah baca khutbah, ada yang mati tengah duk menari dalam karaoke, ada yang mati macam-macam. Tapi tengok keadaan kalau mati atas mimbar. Baru-baru ni berlaku di Kedah. Pesan pada orang, amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiba-tiba mati, alhamdulillah. Akhir kematian dia, sebelum dia nak mati, dia pesan ke orang untuk hampa bertakwalah kepada Allah. Pasal apa ni? Hampa masih lagi ada jalan, hampa masih lagi ada ruang, hampa masih lagi ada kesempatan untuk jadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Berkemungkinan inilah hari yang terakhir, masa yang terakhir untuk aku, dan alhamdulillah aku boleh berpesan lagi pada orang supaya jaga sebelum mati, jangan jadi hamba yang sombong, yang takabur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun pisahnya roh dengan tubuh itu bukanlah untuk selama-lamanya, akan tetapi perpisahan tersebut hanyalah dalam waktu sementara sahaja. Sebab setelah manusia itu mati, lalu dimandikan, lalu dikafankan, lalu disembahyangkan dan dikuburkan, kemudian roh yang telah terpisah dengan tubuh itu akan kembali dalam memasuki tubuhnya semula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk pengetahuan orang yang masih hidup, bila seseorang itu telah terbujur kaku, bila badan dia sejuk membeku, bila tidak ada angin yang keluar daripada dua lubang hidung dia, apabila pinggangnya sama, apabila telinganya jatuh, apabila hidungnya jatuh, apabila kaki tapak kakinya jadi sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itu tanda kematian. Buat sementara, maknanya tidak boleh dah untuk kita simpan dia dalam rumah kita. Maka kalau kita biar juga, saat lagi dia akan membusuk, perut dia akan pecah, kita pun tak boleh nak makan sebab busuk. Manusia ni busuk, sangat-sangat busuk. Pasal apa busuk? Makan pun tak tawan dah, perangai pun busuk, hati pun busuk. Sebab tu manusia ni bangkai yang paling busuk. Cuma takkan kita nak sebut bangkai ke, nama pun manusia. Ada orang pergi tanya kita, pergi tengok siapa mak? Pergi tengok bangkai Pak Mat nak. Pergi tengok bangkai Budin, pergi tengok bangkai Nak. Tak ada kan orang nak kata begitu. Orang kata apa ya? Pergi tengok arwah Wandin, pergi tengok arwah Makcik Nak, pergi tengok jenazah. Hebat tak? Orang kata begitu. Mana orang tanya pergi mana? Pergi tengok bangkai Ustaz Hasan. Tak ada. Mulia manusia ni, mulia. Allah muliakan manusia sebab sebaik-baik kejadian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah yarham, Allah yarhamah, kan? Hak lagi kemah lagi almarhum, hak lagi kemah lagi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kematian nak simpan lagi? Kalau dah tahu dah kata dia mati, jasad dia dah terbujur kaku, nafas pun tak keluar mai dah, pinggang dia pun dah sama dah. Cuba ibu-ibu bapa-bapa tidur tengok, boleh tak suar kat pinggang. Kalau suar tembus balik sana tu tak mati lagi lah. Tapi kalau tidak nak suar pun tak boleh dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak tengok makcik, bila suami duk tidur tu suar tengok, macam tak apa nak celuh dah apa tangan ni. Tak lambat dah. Apa tanda nak mati? Tengok tapak kaki dia tak ada lekuk-lekuk dah. Allah tarik nyawa ni teruk tak teruk sampai badan ni jadi sama. Allah tarik nyawa ni teruk tak teruk sampai pucat lesi, tidak ada setitik darah pun dalam tubuh badan kita.
Allah tarik nyawa ni teruk tak teruk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang yang sampai terbuka tenganga mulut dia. Ada orang yang sampai terbelik mata dia. Ada orang yang sampai terjelir lidah dia. Wa'iyyazubillah. Kita minta pada Allah supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan kita mati dalam su'il khatimah. Boleh simpan lagi kan? Sayang ni dekat suami ni 32 tahun aku hidup dengan dia. Arwah yang ayah hang ni lah orang yang senantiasa berkorban masa, tenaga, dia ringgit untuk aku. Nak simpan lagi ke dia? Tak boleh simpan sebab dia dah mati. Macam mana hang tahu kata dia mati? Sebab dia dah kaku, dia dah pucat, dia dah sejuk, dia dah tak mampu buat apa-apa, napas pun tak ada dah di hidung dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak habaq kepada orang yang hidup, maka buatlah persediaan untuk dia. Apa persediaannya? Yang pertama, memandikan dia. Tu yang mai buat penghormatan yang terakhir, mengucapkan salam takziah kepada keluarga si mati. Allah mai bagi ucapan ni, mai duk tanya, "Loh, mati bila? Sakit apa?" Mai seorang pula tanya pula, "Lah, mati bila? Duduk hospital ke? Berapa hari?" Kawan tu teriak lega dah, teriak pula. Duk ulang tanya tu. Tulis di whiteboard tu. Mati sekian, jam sekian, sakit sekian. Tanya dia, orang mai tanya, "Mati bila?" Tu. Whiteboard tu. Tanya sangat pula dah. Tak ada nak larat jawab. Mai seorang tanya, orang mai bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahumma shall, qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Boleh gagah juga. Ni dak mai ulang tanya, mati bila? Loh, sakit apa? Dua hospital dah. Sabar. Kawan dah lega dah khayal. Mai tanya khayal pula. Sayang ni. Tapi sayang kat mana pun tak payah dah. Nak kena keluar dia daripada rumah kita ni. Kena keluar lah. Bagi dia duduk lah bilik yang terakhir. Ada orang buat bilik comel-comel tak duduk dalam bilik pun. Orang kita susah kot dalam bilik tu. Nak pergi ziarah payah kot. Tak dibilang tu dah lah. Bubuh buat kelambu sikit. Jangan bagi tik cicak berak asal dia. Bubuh tu. Lah duduk di dalam tu. Kemai pun tak ada. Orang tunggu nak... Orang pun tak bagi kita duduk lama-lama tu, nak keluar, nak duduk di tu kubur jenis korang tu, tempat kita. Lepas tu mau duduk simpan juga teruk. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka apa kita nak kena buat? Yang pertama, memandikan dia. Yang kedua, mengkafankan dia. Yang ketiga, menyembahyangkan dia. Dan yang keempat, dikebumikan dia ataupun dikuburkan dia. Bila kita tahu dah dia ni memang qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni ada juga orang bila kita dia baba, tak boleh, ustaz saya minta maaf ustaz. Awak pasal apa? Saya tak sah insiden tapi tak apa, tak ada lah teruk sangat. Qalu inna lillahi. Ustaz saya tak mati lagi bawa insiden. Kita kata inna lillahi tu. Saya tak mati. Saya bukan mati lagi, yang ustaz doa inna lillahi pasal apa? Saya bawa insiden tak jatuh luka. Dia kita kata inna lillahi. Tak, saya bukan mati. Ni saya dah cakap dengan ustaz ni. Dia takut sangat, innalillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu dia. Memandikan dia, dikafankan dia, disembahyangkan dia dan dikuburkan dia. Waktu tu tak apa lah, apa nak gagal tang mana pun tak apa dah. Tu yang kata mati tu. Dah cuba gagal tak tawan. Memang kena penampak. Dia tak. Ni waktu dia hidup ni perlu gagal telok dia ke apa kan. Memang kena penampak. Tapi dah mati biar ni. Tu habaq kata mati apa tak boleh buat dah. Apa pun tak boleh buat dah. Orang pegang ke, orang gagal ke, orang buat rewang letak masuk satu jari, yang sekat jari tu dalam pungkok dia. Tak apa, biar pergi. Tak boleh nak buat apa dah. Di dunia dia sama kalau 4 orang ada aku 4 orang tu kesapu ceroh. Di dunia ni. Awak apa ingat apa kemas sangat, awak apa hebat sangat. Besar badan apa tu 4 orang main kat aku sedap aku bagi. Kena pneumo aku. Hospital Maliha tu tak singgah. Singgah di hospital start dah. Tidak pun singgah di Batu Dua sudah. Kemau zaman. Bila mati, telok gagal dia. Apa dia tadi buat dah? Dia tadi buat apa dah?
Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu dah. Kita ni nak abang lagi tahu ya. Kemas terang mana mati tak boleh buat apa dah. Kemudian dikafankan dia, bungkus habis. Dia waktu hidup pakai baju Orlando, waktu hidup pakai baju krokodil, waktu hidup pakai baju kemas baju mai mati kain kandar dia 1 meter sangat 5 pound. Kain kandar pun ikan dia pilih boleh tak? Boleh lah kalau mati tak ingin duk kain putih jemur, buat kain biru kau hijau apa duduk biru kau hijau ni duduk putih. Tak ada siapa nak dengar cakap. Semua putih je. Bukan gambar Piramli data ni arwah ni kena minta duit lebih sikit pak. Pasal apa? Pasal arwah pesan kalau dia mati dia nak kena kapang kain songkit. Mana ada orang mati orang kampang kain songkit, kain putih tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian menyembahyangkan jenazah dia. Walaupun dia tak pernah mai sekali pun ke masjid, insya-Allah dia akan mai juga ke masjid. Walaupun dia mai masjid waktu tu dia tak semayang, tetapi orang yang semayang untuk dia dan tidak ada rokok, tidak ada sujud, dan dia pula duduk depan daripada tu imam duduk belakang daripada dia. Kemas tak kemas, dia tak pernah mai masjid, tiba-tiba dia mati, tu imam berdepan belakang, dia depan. Nak bang kemas orang mati yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk depan tu imam, tidur terbujur kaku. Tu imam tanya yang ni arwah lelaki ke perempuan? Dia faham yang ni Allah yarhamah. Kalau Allah yarhamah, kita semayang betul perut dia. Kalau Allah yarham, kita semayang betul dia clear. 4 kali takbir. Lepas tu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, angkat dia. Mati. Mintalah orang Cina Kora kalau mati jangan semayang di rumah. Gagahlah orang main masjid. Sekurang-kurangnya dia tak pernah main masjid pun sekali tu dia main kat masjid. Nak pesan kata imam ni dengan ajar tanggusa masjid, kalau siapa-siapa orang Cina Kora hak mati jangan semayang di rumah. Walaupun dia minta kata nak semayang di rumah. Pasal apa ni? Waktu nak menikah dulu kita tanya dia ni, kita buat di rumah dulu jadi imam kan. Rumah dengan masjid jauh, buat di rumah lah, nikah di rumah. Dia tak boleh imam nikah di rumah tak ada keberkatan. Saya ni kalau boleh nak menikah di masjid ada berkat sikit. Adalah masjid ni adalah kan. Moga jodoh dipanjang oleh Allah Taala. Oh, tak imam kata tak apa masjid. Mati pun jangan bagi dia sembahyang di rumah. Main sembahyang di masjid. Mati sama orang ni. Dua rumah atas ke rumah bawah ke rumah tang mana kan. Jom kita pergi sembahyang di masjid dulu. Walaupun dia tak pernah main masjid sama hidup dia. Sekurang-kurangnya dia main juga masjid. Last bila? Saat kematian dia. Allahu Akbar. Ni sampai masjid lalu ya. Mati rumah di belakang, masjid lalu ya. Tak sembahyang di masjid, sembahyang di rumah dia. Rumah dia luar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian dikafankan, dikuburkan. Liang duk tunggu dah, duk korek siap dah. Tunggu nak orang masuk je, cuma tak tolak je. Hormat pasal kematian yang sebagai seorang manusia. Ada di bawah 3 orang sambut mayat yang pegang di kepala, pegang di badan, pegang di kaki. Yang sambut siapa dia? Anak-anak. Yang sambut siapa dia? Adik-beradik. Tapi hari ni rasanya anak-anak pun korang sambut dah. Pasal apa? Anak-anak bila abang kata arwah ayah dia meninggal, dia pun kelang kabut balik daripada Kuala Lumpur. Kasut hitam pun tak boleh nak buang lagi, baju pun duk pakai kancing lagi, necktie pun duk ada lagi. Dia kata hampa lah turun, aku tak payah turun. Lalah yang duk turun sambut jenazah arwah ayah dia, siapa dia? Hak gali kubur tu. Ayah dia mengharapkan biarlah sentuhan yang terakhir untuk masuk aku dalam liang lahat, iaitulah anak-anak aku. Tapi kadang-kadang tak berlaku akhir zaman, anak-anak nak sambut jenazah dia. Buat kali terakhir, biarlah sentuhan daripada tangan-tangan anak itu menyentuh jenazah dia untuk sambut jenazah dia duduk di dalam perut bumi, menghadap muka kepada arah kiblat, sambut dengan penuh kasih sayang, menghadapkan muka dia pada arah kiblat dengan kasih sayang. Walaupun wa'iyyazubillah kita minta simpan sepanjang hidup dia sekalipun muka dia tidak pernah menghadap kepada arah kiblat. Tapi kematian dia bila kita letak dalam liang lahat di alam barzah dia, kita gagah juga usaha untuk hadap muka dia kepada arah kiblat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian kita timbul dia dengan tanah, kemudian diinjak-injak dengan cangkul, diinjak-injak dengan mati, dengan kaki. Itulah suasana bila jenazah itu dikebumikan. Melainkan kalau kita jadi ke bawah duli yang maha mulia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mungkin orang akan ambil tanah plastik bag tu yang ambil tanah plastik buat tu. Alhamdulillah. Pasal apa orang tak ingat? Sebab apa? Sebab ada kipas, kadang-kadang ada aircon tu ya. Tapi mai dengan kita nak korang mati, orang tak ada kot nak ambil satu plastik bag tu yang, satu plastik bag tu yang lambat. Dia korek dengan cangkul tu bercabu. Janji cepat. Kami pun nak balik dah hangat peluh pecah peluh orang. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu nanti akan kembali lagi memasuki tubuh dia. Jadi manusia setelah mati dan dikubur itu tidak berarti kalau tubuhnya lalu hancur menjadi tanah dan bebas, tidak ada persoalan. Itu tidak. Sebab sepanjang pengertian dalam Al-Quran dan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa setelah manusia itu mati dan dikuburkan, maka ia dihidupkan kembali untuk menghadapi pertanyaan mungkar dan nangkir. Dia kata pada pandangan mata kasar manusia, mungkin dia mati hampir berbulan, berminggu, maka jasad dia dah tidak ada lagi dan dia kembali menjadi tanah. Memang pada pandangan mata manusia macam tu, jasad itu jadi tanah setelah dimakan oleh cacing tanah, setelah dimamah oleh ulat yang keluar daripada perut dia sendiri, dan akhirnya dia akan menjadi tanah. Memang pandangan mata manusia macam tu. Tetapi hakikat yang sebenar, Allah menghidupkan dia semula di dalam alam yang nama dia ambang akhirat, iaitulah alam barzah. Apa tujuannya? Untuk berhadapan dengan dua lagi malaikat Allah Subhanahu wa taala, Munkar dan Nakir. Apa tujuannya? Untuk dipersoalkan tentang iman, untuk dipersoalkan tentang akidah, untuk dipersoalkan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang pertama, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka ia dihidupkan kembali untuk menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir, seksa kubur atau kenikmatan kubur, dan persoalan-persoalan ghaib yang lainnya di dalam kubur. Maknanya dia hidup di lagi satu alam setelah daripada alam roh, kemudian di alam rahim 9 bulan 10 hari, kemudian Allah izinkan dia hidup di alam dunia. Mungkin saya dah masuk 48 tahun, tak masuk lagi lah. Lah baru 47 tahun tu masuk dah, tapi tak masuk lagi. Awak tak masuk lagi Ustaz? Takut nampak macam tu. Tapi masuk 1 hari bulan 5 2021, masuk umur saya 48 tahun. Kalau siapa nak bagi hadiah pun boleh standby dah. Saya dah abang dah hari lahir saya. 1 hari bulan 5 2021. Abang awal tu kuat lepas ni kalau aku main 1 bulan 5, kuat nak bagi hadiah kat aku. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Standby lah kan. Kenikmatan kubur, kelazatan kubur, alam dunia, alam barzah. Ingat, selesai dah alam dunia, mati dah, tak selesai. Duduk dalam kubur, nama dia alam barzah, dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Bila langkah saja orang-orang yang hidup atas muka dunia, ada yang kata 7 langkah, makalah mai malaikat Munkar dan Nakir untuk tanya soalan-soalan. Soalan 5 soalan, bukan 40 soalan. Macam kita ambil lesen mutu, lesen kereta, ada 40 soalan. Betul 38 lulus, boleh ambil lesen belajar mandu dah. Kalau tak lulus ambil lain. Kalau tambah SPM, kalau SRP, kalau sampai 60 soalan, 80 soalan. Tak ada, ni 5 soalan. Dan soalan tu pun bocor dah, jawapan ada dah. Hak 5 soalan tu jawapan ada dah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Nabi kamu? Muhammad. Siapa saudara kamu? Orang Islam. Siapa penghulu kamu? Dia tanya penghulu mana? Hak Kedawan, hak baru ke Harabah? Bukan penghulu tu. Siapa bapa kamu? Dia tanya. Soalan ni bocor dah. 5 soalan yang malaikat Munkar dan Nakir nak tanya dalam kubur, bocor siap dah. Boleh hafal dah. Siapa nak hafal, kalau rasa dia nak mati tu boleh hafal dah. Hafal dah. Esok kalau malaikat Munkar dan Nakir tanya, boleh jawab dah. 5 soalan ni bocor dah. Cuma jangan duduk layak buruk je.
Siapa penghulu kamu dia kata hak kita orang ni baru tak apa nak kenal lagi. Hak lama itu kenal pindah dah. Ini contoh. Contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan ada balayak buruk gitu. Memang kena balut. 5 soalan mudah boleh jawab sebab bocor dah soalan. Tu pun tak semestinya orang tu boleh jawab kerana soalan itu mampu dijawab berdasarkan iman dan takwa dia, amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sementara dia nak dibongkarkan oleh Allah daripada kubur dia untuk dikeluarkan jadi manusia sebagaimana dia hidup atas muka dunia dulu, maka sementara duduk di alam barzakh itu dua benda, sama ada kenikmatan alam barzakh dia akan rasa ataupun kecelakaan ataupun azab di alam barzakh itu dia akan rasa. Sebab itulah kita doa kepada orang yang mati, ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah agar engkau jadilah alam barzakh arwah yang kami hajati pada malam ini seperti taman-taman syurga ya Allah. Janganlah engkau jadikan arwah yang kami hajati pada malam ini ya Allah seperti lubang-lubang neraka. Dua dia. Sama ada roh yang duduk dalam alam barzakh akan berada alam dia seperti taman-taman syurga, dapat cium bau syurga, ataupun dia berada di alam barzakh yang seumpama lubang-lubang neraka. Dua ni, tak ada benar lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Siksa kubur atau kenikmatan kubur dan persoalan-persoalan ghaib yang lainnya di dalam kubur. Yang selanjutnya ini hidup pada tahap yang ketiga, iaitu hidup di alam kubur, alam barzakh. Dalam hal ini perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan Allah Subhanahu wa taala kembali. Surah Al-Baqarah ayat 200 ayat 28. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah nak apa? Malah hang hidup atas muka dunia, lepas tu aku mematikan hang, iaitu kematian yang dilihat oleh manusia. Kemudian aku menghidupkan hang semula ketika hang duduk di alam barzakh. Allah sebut lagi, summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita duduk di alam barzakh, kita hidup semula oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam barzakh untuk hidup di padang mahsyar bagi menentukan sama ada tempat kita hidup selama-lamanya dalam syurga ataupun selama-lamanya berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga sebut wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Hang tak boleh lari. Sama ada hang atas muka dunia waktu hang hidup ada persediaan untuk berhadapan dengan kematian, melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang Allah taala suruh, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan semampu daya. Memang kita manusia biasa yang tak lari daripada melakukan salah dan silap kepada Allah, tetapi kita minta kekuatan kepada Allah agar Allah tolong jaga kita agar kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan pada masa yang sama, muslimin muslimat rahimakumullah, kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah bagi kekuatan kepada kita agar kita mampu melakukan amal ibadah kepada Allah sebagai jambatan untuk kita balik kepada Allah dengan senang, dengan sejahtera, dengan selamat. Pasal apa ni? Sebab Allah janji setiap mana yang ada dalam kubur tidak ada seorang pun boleh lari, melainkan Allah akan pancut semua daripada tanah kubur mereka keluar untuk berjalan menuju kepada mahsyar, untuk dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan ketika dia hidup di atas muka dunia dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesempatan hidup yang Allah bagi pada saya, pada kita semua, marilah sama-sama kita ambil ruang dan peluang ini. Yang kita tak tahu ruang dan peluang ini bila yang Allah akan tutup, bila yang Allah akan hentikan untuk kita.
daripada masa hari ini, saat ini, ketika ini, sampailah masa Allah takdirkan kita meninggalkan dunia ini, sekurang-kurangnya biarlah banyak masa kita dipenuhi ruang dia dengan melakukan amal ibadah kepada Allah semampu daya kita, sama dengan lidah berzikir pada Allah, sama dengan perbuatan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta kekuatan kepada Allah untuk, ya Allah, bagilah kekuatan kepada aku untuk aku tidak tertipu dengan tipu daya syaitan, agar aku tidak tertipu dengan tipu daya hawa nafsu aku sendiri, agar aku tidak tertipu dengan tipu daya dunia yang semua ni akan menyesatkan aku, yang semua ni sedang membuka jalan untuk aku menuju ke neraka-Mu ya Allah. Boleh? Boleh? Insya-Allah. Jadi dah boleh, tak apa, kita berhenti. Yang takut tak boleh. Dah boleh berhenti. Tak berhenti lagi cerah orang ni. Hang ustaz bila nak berhenti? Kami boleh. Abang tu kami boleh faham. Yang kami tak boleh faham, hang nak berhenti bila? Kami tak faham tu. Kan ni cerah orang ni. Kami perut pun dah lapar. Kami gastrik, kali makan sayur-sayur, kami nak kena makan awal. Roti canai dah buka dah. Lepas ni kami tak boleh duduk di kedai dah. Kami nak kena duduk di rumah, makan pun di rumah. Lah tempat kedai boleh buka, kami duduk boleh makan di situ. Kami nak duduk lah sekali 2 hari. Nak duduk di kedai juga. Tak apa, jom kita pakat-pakat duduk di kedai. Muslimin muslimat rahimakumullah, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa, datang ke kemari saya sendiri. Saya minta banyak-banyak. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami, ya Allah, Engkau berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan amal soleh kepadamu, ya Allah, dengan semampu daya kami. Ya Allah, Engkau lindungilah kami daripada sebarang kemungkaran dan kemaksiatan yang boleh mendatangkan kemurkaan dan celaan-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau ampun segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau ampun segala dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau ampun segala dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru yang pernah mengajar kami, dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.